Okey, semalam dalam kelas, apa ayat yang ustazah bagi dekat semalam? Ayat semalam. Siapa boleh sebut apa ayat yang kita belajar semalam? Yang ustazah suruh translate semalam. Siapa boleh sebut? Di manakah seorang pelajar lelaki? Di manakah seorang pelajar lelaki? Itu satu ayat lah tu. Okey. Bagi ustazah share dulu. Di manakah seorang pelajar lelaki? Okey, di manakah seorang pelajar lelaki? Siapa yang boleh bagi dalam bahasa Arab dia apa? Di manakah seorang pelajar lelaki? Okey, nampak tak skrin yang Ustazah share? Nampak tak? Hello, nampak tak Ustazah share skrin? Nampak. Nampak, okey. Okey, di manakah seorang pelajar lelaki? Di manakah? Di manakah? Apa bahasa Arab dia? Di manakah? Ustazah ada bagi perkataan di manakah tu semalam. Siapa boleh bagi? Di manakah tu apa? Apa dia? Tak dengar. Pecah-pecah lah suara awak. Aina di manakah? Aina. So kita tulis lah first ni. Kenapa saya ingat ni? Kita saya tulis. Sat. Hampa buka buku. Siapa yang tak buat lagi? Buat terus. Saya suruh buat semalam. Aina. Abaikanlah sengit-sengit tu. Aina. Di manakah? Aina. Aina. Di manakah seorang pelajar lelaki? Seorang pelajar lelaki kita dah belajar minggu lepas. Seorang pelajar lelaki tu apa? Talibul. Aina at-talib. Aina at-talib. At-talib. Okey, lepas tu letak tanda soal belakang. Senang je bahasa Melayu je memanglah panjang. Di manakah seorang pelajar lelaki? Kalau bahasa Arab, seorang pelajar lelaki tu dia dah rangkumkan sebagai satu perkataan. At-talibu. Kita dah belajar minggu lepas benda ni. Okey? Aina at-talibu. Okey, seterusnya. Seorang pelajar lelaki dalam dewan. Seorang pelajar lelaki. Seorang pelajar lelaki tadi apa? Talibul. At-talibu. Okey, Ustazah prefer kita pakai alif lam di hadapan. Boleh juga pakai talibun, pakai tanwin boleh. Pakai alif lam Ustazah pun okey. Ustazah lagi suka guna alif lam. Tapi kalau kamu jawab talibun, okey je, tak ada masalah. Okey, dalam Ustazah bagi semalam. Dalam tu apa dalam bahasa Arab? Dalam. Siapa boleh jawab? Dalam bahasa Arab apa? Ustazah bagi dah semalam perkataan ni. Apa dia? Fi. Okey, Haris Daniel fi. Okey, fi. Okey, dewan. Kita dah belajar minggu lepas. Dewan. Dewan kat mana? Dewan kat mana? Bahasa Arab dewan tu apa? Al-Qa'ah. Okey, bagus. Al-Qa'ah. Okey. Al-Qa'ah. So nampak dah lengkap dah ayat ni. At-talibu fil qa'ah. Macam tu je. Ayat dalam bahasa Arab, Ustazah tak nak kamu buat complicated macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kena ada kalau bahasa Melayu tu kan. Kita belajar bahasa Melayu, kalau bahasa Melayu nak buat ayat pertama mesti ada isi penting. Ada isi penting. Lepas tu kena ada huraian. Lepas huraian kena ada contoh. Ini bahasa Melayu.
Contoh, ya Allah Ustazah. Ini dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, bahasa Arab lagi simple je Ustazah nak. So hari ni Ustazah nak ajar kamu macam mana nak buat satu ayat simple. So hari ni kita akan belajar tentang qawalibul jumal. Qawalibul al-jumali. Qawalibul jumali. Siapa boleh sebut? Qawalibul jumali. Cuba sebut. Cepat sebut. Qawalibul Jumali. Aywah, itu dia. Qawalibul jumali. Qawalib ni kalau bahasa Melayunya kita Ustazah tak tahu lah nak translate dia secara sebiji-sebiji tu apa. Tapi Ustazah translate semua sekali maksudnya ialah acuan ayat. Acuan ayat. Kalau kamu buat kuih, contoh kamu buat kuih cara. Siapa tahu kuih cara? Tahu tak kuih cara? Kuih orang kampung yang ni. Kuih cara yang bentuk dia macam yang ada dua tu. Takkanlah Azhar nak kena google gambar kuih cara. Tahu tak kuih cara? Kuih bahulu tahu tak? Kuih bahulu tahu tak? Tahu. Kuih bahulu. Bagus. Kuih bahulu. Kita share lah kuih bahulu. Wow, hari ni kita belajar kuih bahulu. Image sikit. Ini yang ada bekas ni. Mana bekas? Yang ni bekas ni. Nampak tak? Bekas ni. Alah, kita belajar masakan ni. Ini acuan dia. Macam mana dia boleh ada bentuk bunga? Sebab dia ada acuan. So, bila kita nak buat acuan, bila kita nak buat ayat dalam bahasa Arab, Ustazah sediakan kamu satu acuan. Acuan supaya kamu tak adalah bela nak buat ayat macam mana dalam bahasa Arab. Kalau kamu ikut acuan ni, kan, insya-Allah kamu akan dapat markah penuh dalam buat ayat. Kalau orang kata buat ayat tu susah, tapi dengan Ustazah buat ayat tu senang. Siapa-siapa yang belajar dengan Ustazah, selepas belajar dengan Ustazah, kalau dia betul-betul ikut apa Ustazah ajar, dia akan kata, alah senang ni buat ayat, tak adalah susahnya. So buka buku tulis. Yang kejap lagi kerja semalam tu, nanti jadi kita bincang lah. Kita hold dulu sebab kita nak belajar tentang qawalibul jumali. Nak terangkan dulu yang ini, lepas tu baru kita masuk yang tadi itulah, translation tu. Al-qawalibul asliyah. Salin. Tulis tajuk. Tarikh hari ni, hari berapa hari bulan hari ni? 9 hari bulan 3. 9 hari bulan 3. Kemudian hari ni apa hari bulan? Hari ni 9 bulan 3. Hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa. Yaumus Thulatha. Tulis. Tahu tak eja Yaumus Thulatha macam mana? Yaumus Thulatha macam ni. Yaumu As-Thulatha'u. As-Thulatha'u. Tulis. Yaumu As-Thulatha'u. Dapat tak? Aku terlambat. So tulis tajuk, tulis hari. Hari ni kita belajar tentang qawalibul jumali. Dalam qawalibul jumali, Ustazah ajar yang asal, yang asliyah, yang asli. Sebab dia ada, kalau kan Ustazah kata dia sejenis pokok, kan? Pokok. Hazal lukis sikit pokok. Hazal lukis pokok. Kan ini ada pokok. Pokok hari ni warna merah. Ini pokok raya Cina. Warna merah. Orang Cina kan suka warna merah kalau Chinese New Year. Pokok ni dia ada batang besar, lepas tu dia ada dia punya cabang-cabang dia. Yang Ustazah asliyah maksudnya ialah asli atau asal. Asal lah biasa kita guna. So kita ibaratkan asalnya yang ini dia punya batang dia. Yang ini asli. Asliyah, asal dia. Lepas tu daripada asliyah ni kita akan pecahkan dia kepada far'iyah. Kita panggil far'iyah. 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 So ada qawalib. Qawalib ni kita bahagi kepada dua, iaitu asliyah dan al-far'iyah. Al-far'iyah. Tapi yang hari ni Ustazah nak fokus pada
al-asliyah sahaja. Okey, ini introduction je. Qawalib tu terbahagi kepada berapa? Okey? Siapa ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, so tadi kita dah faham asliyah dengan far'iyah ni apa? Okey. Nak padam sebenarnya. Okey. Okey, so kita masuk dekat sini, kita ada isim, kita ada tiga acuan. Okey, acuan yang pertama, qawalib yang pertama ialah isim dan fi'il. Isim, ingat tak isim? Isim kata apa isim? Sekejap Ustazah. Kata nama. Yes, isim kata nama. Okey, Hazal pergi slow-slow sebab benda ni first time awak dengar. Okey, isim kata nama. Fi'il, apa maksud fi'il? Kata kerja. Perbuatan. Yes, perbuatan atau kata perbuatan. Dua-dua boleh. Okey, so ayat pertama kita ialah isim dengan fi'il. Ini qawalib yang pertama. Kita tengok contoh qawalib yang pertama. Isim campur fi'il. Okey, isim campur fi'il. Isim ialah kata nama, fi'il ialah perbuatan. Ingatlah kepala, isim campur fi'il. Okey, isim contohnya ana. Ana, saya. Ini ada dalam latihan Nazar bagi semalam. Saya belajar. Okey, ana. Letak ana. Isim dia. Kemudian fi'il dia ada rusu. Ana ada rusu. Saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Okey? Ana ada rusu. Okey, kejap lagi Ustazah akan cerita kenapa yang ini guna alif. Okey? Simpelnya alif ni sebab ana. Kalau ana saya yang ya pada permulaan huruf fi'il, pada awal perkataan fi'il akan berubah menjadi alif yang ada hamzah ke atas dia. Ada rusu. Ana ada rusu. Dah lengkap satu ayat. Ana ada rusu. Saya sedang belajar. Lengkap ayat ni. Itu kalau katakan markah dia 2, Ustazah bagi 2 markah. Awak tulis macam ni je, simple. Jangan nak pening-pening kepala macam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, nak penuh huraian, nak kena ada contoh, tak payah. Dengan Ustazah, simple macam ni pun dah dapat markah. Okey, so dapat setakat ni. Isim campur fi'il. Contoh dia ana ada rusu. Ana isim, ada rusu fi'il. Okey, dapat. Kalau laju sangat bagi keluar. Okey. So kita kembali kepada tadi qawalib asliyah. Tadi qawalib yang pertama isim campur fi'il. Okey, seterusnya qawalib yang kedua fi'il campur isim. Fi'il kata perbuatan dulu, kemudian isim. Fi'il campur isim. Contohnya yang ini. Dalam buku teks tak ada ni Ustazah buat. Fi'il campur isim. Fi'il yusalli. Fi'il yusalli. Yusalli apa maksud Melayu dia? Ingat tak? Sedang solat. Yes, betul. Sedang solat. Okey, seterusnya isim. Isim. Fi'il, isim dia al-talibu. Al-talibu. Al-talibu semua orang tahu. Maksud al-talibu ialah seorang pelajar lelaki. So yusalli al-talibu. Yusalli al-talibu. So betul lah ni fi'il campur isim. Seorang pelajar lelaki sedang solat. Okey? So kamu tulis macam ni dah dapat ayat yang lengkap, yang sempurna. Okey. So seterusnya qawalib yang ketiga. Isim campur huruf campur isim. Isim campur huruf campur isim. Isim kata nama, huruf. Okey. Ingat tak dulu Ustazah pernah bagi satu latihan. Bukanlah latihan. Ustazah bagi rakaman video tentang pembahagian kalimah. Ustazah share lah slide itu bagi awak nampak.
Okey, jap. Bukan di sini ya. Sekejap Azhar cari bendanya. Qawalibul jumali. Sekejap. Aqsamul kalimati. Yang ini. Okey, aqsamul kalimati. Nampak tak? Kalau kamu tengok kat sini, isim, fi'il, al-harfu. Kalimah dalam bahasa Arab. Kamu bacalah apa-apa. Kamu baca Al-Quran, kamu baca hadis yang dalam bahasa Arab. Semua tu ada kalimah kan. Contoh Bismillah, Bismi satu kalimah, Allah satu kalimah, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman satu kalimah, Ar-Rahim satu kalimah. Dalam bahasa Melayu, kamu ada kata nama, kata perbuatan, kata adjektif, kata hubung, kata tunjuk, kata arah, kata banyak-banyak kata lah. Tapi dalam bahasa Arab, kita simple je. Kita hanya ada 3 sahaja benda. 3 sahaja pembahagian kalimah. Pertama, isim, kata nama. So, kita dah selalu belajar. Yang kedua, fi'il, kata perbuatan. Yang ketiga, al-harfu, yang kita boleh masukkan dia al-harfu seperti kata hubung. Kata hubung. Al-harfu ialah kata hubung. Okey, nampak? Al-harfu ialah kata hubung. Okey? Al-harfu ialah kata hubung. Okey. So, isim campur dengan kata hubung, campur dengan isim. Apa contoh kata hubung yang kamu tahu? Ustazah dah bagi. Dalam tajuk ni kita hanya belajar fi sahaja. Fi, dalam, dengan ala. Fi, ala. Fi, ala. Kan Ustazah ada bagi semalam kan? Fi, di dalam, ala, di atas. So ayat yang lengkap contohnya macam ni. At-talibu fil qa'ah. At-talibu isim. Fi huruf. Al-qa'ah isim. Okay. Isim campur huruf campur isim. Tapi isim ni awak kena tengok daripada segi makna lah. Kamu tak bolehlah nak terbalikkan sukati-sukati. Al-qa'ah fi talibu. Betul tak? Dewan dalam seorang pelajar lelaki. Logik tak logik? Tak logik. Ayat tu orang gila yang buat. Tak adanya dewan tu dalam pelajar lelaki. Tak. Salah terbalik tu. So kena fikirlah logik mana satu kamu nak susun. Senang je susun-susun perkataan ni kan. Yang pertama mestilah at-talib. At-talib ni dia duduk dalam dewan. Simple je. At-talibu fil qa'ah. Kamu tak payahlah nak tambah perkataan-perkataan lain. Di dalam sebuah dewan yang cantik, yang besar, itu boleh tapi belum level kamu lagi. Belum sampai masanya. Sabar-sabar dulu nak buat ayat panjang-panjang. Untuk masa ni Ustazah nak kamu buat ayat simple macam ni je. Okay, isim campur huruf campur isim. Okay. Okay, so setakat ni ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, so tadi ingat qawalib kita yang pertama ialah isim campur fi'il, kemudian fi'il campur isim, kemudian isim campur huruf campur isim. Okay. So kalau kita tengok apa yang Ustazah bagi latihan semalam, semuanya ada dalam buku teks. Ustazah translatekan je buku teks ni. Lepas tu Ustazah nak bagi kamu bercambah sikit lah otak tu. Ustazah bagi bahasa Melayu dulu, baru Ustazah bagi bahasa Arab. Sebab kamu kalau Ustazah bagi bahasa Arab, Ustazah suruh translatekan ke bahasa Melayu, kamu jadi takut, scary. Ustazah tak nak kamu scary dengan bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni senang je. Awak yang scary tu yang buat dia jadi susah. So Ustazah bagi bahasa Melayu, Ustazah nak kamu translate dalam bahasa Arab. Sebab kamu pun dah banyak belajar perkataan-perkataan dalam ni. Okay. So macam inilah rupa dia. Okay, buka buku teks muka surat 37. Okay, tulis
Buat dalam jadual macam yang biasa kita buat al-lughah al-malayuwiyah, al-lughah al-arabiyah. Hazal nak kamu tulis nota macam tu. Nota. Tulis dalam buku. Bahagi dua. Bahagi dua. Okey. Kenapa dia sengit ni? Tangan, tak tahulah kenapa dengan pointer ni. Okey lah, Hazal lukis balik. Tak jadi. Boleh sambung? Boleh. Ustazah, ya, boleh sambung. No problem. Dengan Ustazah no problem. Asalkan kamu tulis. Okey. Buat kotak macam ni. Tak sambung hari tu pun boleh. Jadi macam kamus dah. Okey je. Ustazah tak kisah. Asalkan kamu tulis. Macam ni. Belah sini tulis. Al-Lughatul Al-Arabiyah. Semat dalam kepala. Al-Lughatul Arabiyah ni bahasa Arab. Lepas tu Al-Lughatul Al-Malayuwiyah. Bahasa Melayu. Semat dalam kepala benda ni. Lepas tu tulis nombor 1 apa. Okey. Okey. Tulis dulu. Fazal bagi masa. Ya, Aiman, kenapa angkat tangan? Kena salah yang muka surat 38 ke? Yes, 37, 38. Tapi hari ni kita bincang. Sambil tulis, sambil bincang. No problem. Okay. Okay. Sambil tulis, sambil bincang. Okay. So, kita tengok pada perkataan pertama. Aina at-talibu. Kita dah belajar dah tadi. Aina at-talibu. Aina at-talibu. Ustazah, kalau kita esok maharok kalam. Ustazah suruh buat voice note. Kamu jangan baca Aina at-talibu, tak nak. Ustazah nak kamu baca terus. Mahirkan lidah tu, baca terus. Aina at-talibu, masukkan. Macam baca Quran. Sini kan ada alif lam syamsiyahan, masukkan kan. Kita terus masukkan. Aina at-talibu. Aina at-talibu. Dia, dan dengan ada nada yang betul. Ini kan ada tanda soal kat sini. So dia adalah ayat soalan. So tanyalah dengan nada. Aina at-talibu. Macam tu. Aina at-talibu. Okey. Siapa boleh baca? Aina at-talibu. Siapa boleh baca? Cuba baca. Ustazah nak dengar. Aina at-talibu. Aina at-talibu. Maksudnya di manakah seorang pelajar lelaki? Okey. Mesti malu ni semua nak buka mic ni. Aina tolibu. Macam tu. Betul. Macam tu lah. Itulah baru tandanya itu ialah soalan. Okey. So jawapannya at-talibu fil qa'ah. Macam tu. At-talibu fil qa'ah. At-talibu fil qa'ah. At-talibu seorang pelajar lelaki fi dalam al-qa'ah. Kita belajar kan al-qa'ah, dewan. Tadi kita dah bincang dah. At-talibu fil qa'ah. Aywa, Masya Allah. Hebat anak murid Ustazah. Okey. So, habis yang tu. Kita masuk yang kedua. Aina talibatu. Aina talibatu. At-talibatu. Seorang perempuan. Pelajar perempuan, ingat kalau seorang pelajar perempuan dia berakhir dengan ta marbutah. Itu ingat. Aina talibatu. At-talibatu fil mat'ami. At-talibatu fil mat'ami. At-talibatu fil mat'ami. Ma makna al-mat'ami? Ma makna al-mat'ami? Kantin. Saya dulu jawab. Yes, kantin. Betul. Sahih. Okey. Okey, nombor 3. Aina talibu. Aina talibu. Ni tak payahlah nak ulang. Sama, faham je kan? Aina talibu. Dengan nada lah, nada sikit. Aina talibu. Bagi soalan. Bagi nada soalan. Aina talibu. Dia kena ada nada macam tu lah. Okey, dalam bahasa Arab, nada ni kita panggil an-nabru wa tamghim. Apa benda N section ni? Janganlah N lagi, belum. Okey, an-nabru wa tamghim.
An-nabru. Okey. An-nabru. Wa tanqim. Wa at-tanqim. Ini ada jarak tau. Ustazah takut terlanggar ni, tapi ni jarak. An-nabru ni satu perkataan, wa tanqim ni satu perkataan. An-nabru, nabru ni bahasa Melayunya ialah tekan. Kat mana kena tekan? Kat mana kena tak payah tekan. Dia macam ada lenggok-lenggok tu. Bukan lenggok lah, dia macam tekan, macam nak cakap bahasa Melayu lah. Awak mana satu perkataan yang awak kena tekan kan. Bila kita baca, kita kena ada atas, kena ada bawah kan. Kita punya nada tu. Macam itulah an-nabru. Kena tekan atau tidak perkataan tu. At-tanqim, wa ni dan. Wa dan. Tahulah, wa ni pun harfu. Al-harfu. Dia pun sejenis daripada golongan huruf. Okey. At-tanqim maksudnya ialah lenggok. Lenggokan. Senang ceritanya lah, lenggokan. So ada tekanan dan lenggokan. Nah, okey. Itu kita panggil an-nabru wa tanqim. Kena ada nada. Bahasa Melayunya senang nada. Kalau bahasa Arab kita panggil an-nabru wa tanqim. Okey, kita sambung. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Ma makna al-fasli? Ma makna al-fasli? Dalam surah tu pernah nampak dah. Kelas. Yes, betul. Kelas. Okey. Okey, kita teruskan pada yang keempat. Aina talibatu? Aina talibatu? At-talibatu fil maktabati. At-talibatu fil maktabati. Ma makna al-maktabah? Ma makna al-maktabati? Perpustakaan. Aywa, mumtaz. Perpustakaan. Okay, bagus-bagus. Ustazah nampak kamu punya improvement tu nak bercakap. Ustazah suka. Okay. Okay, seterusnya nombor 5. Ainal majallah. Ainal majallah. Ainal majallah. Banyaklah pula dia punya tanda mati tu. Ainal majallah. Majallah, bahasa Melayu. Ini bahasa Melayu yang dia pinjam daripada bahasa Arab. Ma makna al-majallah? Majalah. Majalah, betul. Senang je kan? Majalah. Okey, tambah alif lam. Pentingnya ada alif lam. Sebab nak tunjukkan dia isim. Ingat, tanda isim ada dua. Bermula dengan alif lam atau berakhir dengan tanwin. Ustazah lagi suka kamu letak alif lam. Okey? Dalam ni Ustazah suka kamu letak alif lam. Bila nak guna tanwin? Nanti Ustazah akan cerita bila nak guna tanwin pada tempat yang betul. Betul je nak guna tanwin, tapi Ustazah lagi prefer kamu guna alif lam. Okey? Okey, so dia kata kat sini al-majallatu 'ala ar-raffi. Al-majallatu 'ala ar-raffi. Ma makna 'ala? 'Ala. Ma makna 'ala? Ustazah ada bagi. 'Ala. Atas. Atas, di atas. Atas boleh, di atas boleh. Tengoklah kita punya translation bahasa Melayu kan. Okey, so bahasa Arab dia sama je. 'Ala. Okey, 'ala ar-raffi. Ma makna ar-raffi? Nampak dalam gambar apa benda tu. Ar-raffi. Ma makna ar-raffi? Cuba bagi tahu. Rak. Rak, yes, rak. Ar-raffi sesuai rak. Almari ada perkataan lain. Tapi lebih sesuai rak, raf. Sebab kita kan kat sekolah kan banyak rak, terutama dalam library. Okey. So kita teruskan kepada nombor 6. Aina surah? Aina suratu? Aina suratu? As-suratu, ma makna as-surah? Ini bukan surah dalam Quran, itu surah. Ini surah dengan sad. Ya, gambar betul, gambar. Aina surah? Ustazah lu kecil-kecil kan, Ustazah ingatkan yang surah-surah dalam Quran tu gambar surah. Tak. Salah faham. Sebenarnya itu sin, surah. Ini sad. Surah. Kena baca dengan tebal. Sad, huruf tebal. Aina surah?
Di manakah gambar? So next time, kelas-kelas akan datang, kalau ustazah tanya ma makna, lepas tu ustazah kata unzur ila surah, unzur tengok. Unzur ila surah. Ustazah suruh tengok gambar lah tu. Unzur ila surah. Kalau Ustazah suruh tengok surah-surah Ustazah sebut tu, janganlah fikir surah dalam Quran, tak. Fikirlah gambar. Okay. Dalam kepala ingat, surah je gambar, surah je gambar. Tapi surat tu kena tebal. Okay. As-suratu 'alal jidari. As-suratu 'alal jidari. Ala dah tahu tadi. Al-jidari. Ma makna al-jidari? Al-jidari. Dinding. Dinding. Yes, dinding. Betul. Okay. Okay, so ready. Ini kalau kita tengok kan, tadi kita belajar qawalib kan. Okay, qawalib. Aina ni isim tau. Aina ni dikira isim. Okay, isim. Al-talib ni pun isim. Al-talibatu isim. Fi harf. Harf. Al-mat'ami isim. Tengok ayat-ayat dalam buku teks ni semua dia dah susun ikut qawalib. Okey, lagi mana lagi yang lain? Ni semua sama, muka surat ni semua sama. Soalan isim tambah isim. Isim, huruf, isim. Isim, campur huruf, isim. Isim, huruf, isim. Ni isim, huruf, isim. Isim, huruf, isim. Nampak macam ni dia susun ayat tu? Simple je. Tak payahlah nak complicated kan kepala tu. Tak payah complicated kan. Okey, so kita masuk pada muka surat seterusnya, muka surat 38. Ana adrusu. Ana adrusu. Ma makna ana adrusu? Saya. Ana ni saya. Adrusu. Ma makna adrusu? Berjalan. Berjalan. Belajar. Balik. Ni. Sedang belajar. Okey, saya sedang belajar. Ni pun saya sedang belajar. Ana sama ada lelaki ataupun perempuan, tetap guna ana. Okey, ana. Ana ada rusuh. Nanti Azhar bezakan atas dengan bawah-bawah ni. Lagi kita cerita. Okey, seterusnya. Nombor 9. Anta. Anta tamshi. Anta tamshi. Anta maksudnya kamu seorang lelaki. Kamu seorang lelaki. Tamshi. Tamshi. Ma makna tamshi? Tamshi. Ma makna tamshi? Berjalan. Yes, berjalan. Bukan berlari tamshi berjalan. Okey. Kemudian yang ini pun sama. Anti tamshina. Anti untuk seorang perempuan, kamu seorang perempuan. Tamshina. Kenapa ada na kat belakang ni? Kejap lagi Azhar cerita. Okey, tulis dulu. Tamshina sedang berjalan. Okey, perubahan ni bergantung kepada domain depan ni. Jadi kita cerita. Sikit lagi kita cerita. Okey, huwa yusalli. Huwa, dia seorang lelaki. Okey, dia seorang lelaki. Yusalli, sedang solat. Okey, yang ini hiya. Hiya seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Tusalli, sedang solat. Okey, tusalli sedang solat. Hiya tusalli, dia seorang perempuan sedang solat. Okey. Dalam bahasa Melayu, kata ganti diri. Ingat tak topik kata ganti diri? Saya, aku, kamu, engkau, kami, dia. Ingat tak? Kata ganti diri ada berapa? Siapa boleh habaq mic Ustazah? Kata ganti diri ada berapa? Ingat tak? Ustazah dah tua ni pun Ustazah ingat lagi. Siapa ingat kata ganti diri ada berapa? 14. Itu domain. Ustazah baru nak cerita bahasa Melayu. Korang dah lompat bahasa Arab. Kata ganti diri ada 3 je. Kata ganti diri. Ustazah tulis kata ganti diri.
Kata ganti nama lah. Kata ganti nama ada 3. Kata ganti diri yang pertama. Ada orang masuk. Silakan. Okey. Kata ganti diri yang pertama, kata ganti diri yang kedua dengan kata ganti diri yang ketiga. Okey, kata ganti diri yang pertama merujuk kepada saya. Tema dia saya. So ini kata ganti diri yang pertama, ana. Okey, bahasa Arab pun lebih kurang je. Kata ganti diri yang kedua ialah kamu. Tema dia kamu. Kamu. Okey, ni kata ganti diri yang kedua. Kalau bahasa Melayu banyak, kamu, kau, awak. Macam-macam lah. Tapi bahasa Arab satu je. Anta, anti. Anta, anti. Itu je. Anta perempuan, anti lelaki. Okey, kata ganti diri yang ketiga ialah dia. Dia. Aku, dia dan kamu. Dia ganti diri yang ketiga. Dia yang kat sini. Huwa dengan hia. Okey. Huwa lelaki, hia perempuan. Okey, setakat ni faham Okey. Ana, anta, anti, hia, huwa di bawah dome. Dia punya nama keluarga dia dome. Al-dhamir. Ini kalau mufrad, seorang. Kalau seorang kita panggil dome. Kalau jamak kan, kita panggil dia al-dhamair. Kalau awak baca kitab Arab, dia sebut dhamair, janganlah keliru pula. Dhamair ialah jamak. Dia punya mufrad dia dhamir. Ingat tak mufrad? Mufrad tu seorang. Seorang mufrad, 2 orang musanna, lebih daripada 3 jamak. Ingat tu yang kepala ingat. Hari-hari Ustazah akan cerita benda yang sama sampailah kamu ingat. Okey. So, ana, anta, anti, huwa, hia. Kamu faham lah kan macam mana konsep kenapa tiba ana, macam mana tiba anta, kenapa dia tiba huwa. Okey, sebab ana saya, anta kamu, huwa dia. 1, 2, 3. Bahasa Arab pun sama. Okey. So seterusnya ialah macam mana dekat fi'il ni, ini fi'il, ini fi'il. Oh, sebelum tu, domain ni isim tau, isim. Domain ni isim. Ini semua isim lah depan ni. So dia punya qawaid kat sini isim campur fi'il. Ini fi'il isim campur fi'il. Okay, dia punya qawaid dia, isim campur fi'il. Okay, so fi'il ni dekat dalam tajuk ni saja. Dia ada banyak, tapi dalam tajuk ni saja dia akan ajar pasal benda ni. Okay, kalau biasa yang kita hafal sebelum ni, contoh kita ambil satu perkataan yamshi. Contoh yamshi. Yamshi, mana nak tulis ni Yamshi. Kita belajar yamshi kan, yang tajuk sebelum ni yamshi, sedang berjalan. Yamshi ialah untuk huwa. Huwa guna yamshi, ya. Okey. Kalau hia ni tukar kepada ta. Okey. Hia kita akan guna ta di hadapan. Okey. Kalau anta dengan anti, kita akan gunakan ta di hadapan. Sama juga ta di hadapan. Cuma kalau perempuan anti akan tambah ya nun. Akan tambah ya nun. Perempuan anti sahaja akan tambah ya nun dekat akhir. Okey. Kalau ana, kita akan tambah alif kat hadapan. Alif ada hamzah. Buang ya tukar kepada alif atau hamzah. Alif atau hamzah. Ya tukar kepada alif dan hamzah. Okey, alif dan hamzah. Okey, so setakat ni faham ke? Ke pening? Faham. Faham? Okey. So, dah habis salin belum makna-makna ni? Dah habis salin ke? Dah. Okey. So, kalau dah habis salin, Ustazah nak kamu buka surat baru.
Describe. Okay. Kita akan buka muka surat baru. Macam kelakar je. Macam dalam kelas lah ada papan putih boleh conteng sini. Okey, buka muka surat baru. Kiranya yang semalam yang Ustazah bagi tu settle lah kan. Yang atas-atas ni settle lah semuanya. Okey, settle lah makna-makna ni. Okay, so siapa yang dah siap, dulu dia akan nampak lah apa kesalahan dia semalam. Kenapa macam ni, kenapa macam tu. Kenapa yang fi'il ni berubah-ubah. Dia akan nampak benda tu. Siapa yang baru nak buat hari ni, dia lain lah pemahaman dia. Okay. Boleh ke? Oh, kita masuk seterusnya. Tadi kita tulis balik, buat nota baru. Nota baru. Okey, kita belajar domain. Domain, ad-dhamair. Lepas tu macam mana perubahan fi'il dia. Okey. Kita belajar hari ni huwa, hiya, anta. Letak anta ni tak baris anti, yang lain tak payah letak baris tak apa. Anta dengan anti kena letak. Sebab dia sama tulisan. Cuma dia punya baris membezakan lelaki dan perempuan. Anta, anti dan ana. Okey, ini yang kita belajar hari ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So seterusnya kita pergi ke fi'il. Ustazah nak ambil satu sahaja fi'il iaitu yadrusu. Yadrusu. Okey, yadrusu. Huwa yadrusu. Hiya dia akan jadi tadrusu. Tadrusu. Buat pen warna-warni macam ustazah ni. Tadrusu. Bagi kamu nampak tulisannya. Okey, anta pun sama. Anta tadrusu. Tadrusu. Abaikan dal ustazah ni. Ustazah buat lawak pula kat sini. Anta tadrusu. Okey, anti Kenapa dah ni Hazal tak warna hitam? Anti tadrusina. Tulis balik. Tadrusina. Tadrusi. Tadrusina. Macam ni. Okey, ana adrusu. Adrusu. Okey, dapat Tulis balik yang ni. Huwa yadrusu. Hiya tadrusu. Anta tadrusu juga. Anti tadrusina. Ana adrusu. Bila kamu tulis ayat, bila kamu tulis tentang fi'il, kamu kena ubah fi'il ini mengikut domain dia. Mengikut domain. Okey? Sama ada kamu nak cerita pasal huwa ke, hiya ke, anta ke, anti ke, ana ke. Dalam bahasa Arab yang kamu sebut 14 tadi, betul lah ada 14. Tapi untuk tajuk ni 5 ni je guna. Okey, 5 ni je. Huwa, hiya, anta, anti. Dengan ana. Okey. So, faham semua? Faham. Bagus-bagus. Ya, Ustazah. Ya, kenapa? Ada soalan ke, Ikmal? Kalau macam terlepas kan, nanti Ustazah boleh hantar kat WhatsApp orang Ustazah. Rakaman, kelas ni rakaman. Ustazah
Telegram. Nah, nanti Ustazah masukkan dalam YouTube. Nanti Ustazah bagi link Okey. Okay. Jangan lupa subscribe Ustazah untuk kamu tahu update-update video Ustazah Bukan update Ustazah, update video kelas. Update video kelas Ustazah. Kalau Ustazah upload kadang-kadang tu kan, Ustazah upload malam. Tengoklah internet punya kelajuan kan. Kalau dia laju cepatlah masuk. Kalau dia lambatlah. Okay. So tengoklah sikit. Tapi hari ni insyaAllah lah Ustazah akan bagi. Boleh ulang-ulang balik. Okay, lagi satu. Bila dah habis kelas ni cepat-cepat left meet ni left je terus, tak payah biar. Sebab hari tu Ustazah nak rakam tau. Ustazah rakam pukul, time tu kelas kita pukul berapa jadual lama? Tak ingat lagi. Contohlah let's say kita habis kelas pukul 12 kan. Tengok 12.30 tak dapat lagi rakaman. Pukul 1 tak dapat lagi rakaman. Ustazah dah pelik dah, kenapa Google tak bagi rakaman kan? Sekali dalam pukul 3 petang macam tu bagus Ustazah tengok dah baru siap rakaman tu kan. Ustazah dapat baliklah benda tu. Ustazah tengok kan kat hujung-hujung tu ada orang yang lupa nak left. So bila lupa nak left, Google Meet dia lambat render. Istilah dia render. Dia lambat nak proses video rakaman tu. Menyebabkan Ustazah dah upload lambat waktu tu. Lepas tu Ustazah pula kena potong yang hujung tu. Yang had mana orang terlambat masuk tu. Okay, so keluarlah cepat-cepat lepas habis kelas ni. Jangan biar orang je Google Meet tu. Okay, so setakat ni ada soalan? Tak ada. Okay. Dah siap salin Siapa yang belum salin? Ada yang belum salin ke? Tak ada. Tak ada. Okay, so setakat ni saja kelas kita. Semua orang dah tepu. Ustazah pun tepu aja. Okay, so sampai sini sajalah kelas kita. Okay, so kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.